Saham Mastery. Okey, selamat pagi, apa khabar anda semua? Dan hari ini kita ada tetamu jemputan kita, Tuan Ahmad Hisham. Okey, dan sesi Saham Mastermind Session ni, saya just nak share sikit dengan anda apakah sesi Saham Mastermind Session. Basically, sesi ini adalah sesi di mana saya akan buat style interview session di mana saya akan invite tetamu jemputan. Okey, dan kita akan bersoal jawab sedikit berkaitan dengan saham. Okay, especially saya nak bantu mereka yang masih lagi struggle dalam kajian saham. Okay, dah join Premier Saham Mastery Group. Okay, tetapi masih lagi gagal untuk faham apa yang saya cuba sampaikan dalam modul-modul training yang disediakan. Okay, so insyaAllah sesi pada hari ini akan berlangsung lebih kurang setengah jam ke 40 minit. Okay, jadi kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi dekat ruangan komen dan boleh berinteraksi dengan saya. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Sila tulis dekat ruangan komen. Kalau jelas, anda tulis jelas. Okey, dan kalau semuanya okey, dan saya ready untuk invite tetamu kita pada hari ini. Okey, untuk mulakan sesi Saham Mastermind Session with Nizam Malik. Okey, alright. So Flora Tiong okey. Kita ada Azwan Iskandar, salam. Sumazna Ahmad, Salha Kamis, Assalamualaikum. Hidayah Rich, Aniza Aini, Johari Abdul Halim, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Danny Licious, Daniel, hi. Okey, jelas. Okey, right, terbaik. Terima kasih. Okey, so sesi ini adalah sesi eksklusif kita adakan dekat dalam grup kita. Okey, jadi saya harap anda dapat luangkan masa semua members di dalam grup ini. Okey, dan belajar daripada pengalaman kawan-kawan kita yang belajar saham. Mungkin ada isu yang kawan kita hadapi dalam grup ni. Bila kita highlightkan, anda juga mungkin ada isu yang sama atau soalan yang sama, dan anda akan dapat jawapannya dengan menonton sesi Saham Mastermind Session ini. Okay, right. So terima kasih kepada anda yang dah ready. So kalau ada kawan-kawan yang anda kenal dekat dalam grup ni, anda tagkan mereka dekat ruangan komen supaya mereka tidak ketinggalan untuk sesi kita pada hari ini. Okay, right. Okay, Faizal jelas, Amiat jelas, Badrishah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Azuri. Okay, right. So terima kasih. Okay, so jom kita tak nak buang masa. Jadi saya nak invite tetamu kita, Tuan Ahmad Hisham, untuk join ke stream saya pada pagi ni. So jom. Okay, alright. So Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright. So hello, boleh dengar ke? boleh dengar suara. Okay, tapi dia macam lagging sikit ke tak? Dia agak lagging sikit. Tak tahu, saya pun tak tahulah kenapa. Dia punya line problem sikit, tapi still boleh dengar lah. Boleh dengar. Cuma dia lagging sikit. Dia lambat sikit. Okay, right, tak apa. So kita pun kena cakap perlahan-lahan sikit. Okay, right. So saya harap semua dapat mendengar Tuan BI kita panggil Tuan BI lah. Okay, alright. So Tuan, saya harap semua dapat respon kalau dengar suara Tuan BI, dan kita boleh teruskan sesi kita pada pagi ni. Okay, so first of all, Tuan BI, terima kasih. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kerana berada dalam sesi kita, dapat luangkan masa. Dan just nak share dengan Tuan yang kita decide untuk invite Tuan ke dalam sesi Saham Mastermind Session ni sebab Tuan ada tanya beberapa soalan lah dekat dalam group discussion, dekat dalam Facebook Live saya, dan saya rasa nampak Tuan masih ada lagi soalan-soalan yang Tuan tak berapa clear. Jadi saya cuba buat inisiatif ni lah untuk spend masa untuk saya cuba direct kepada isu yang Tuan hadapi lah. Okay, so insyaAllah hari ini Tuan tanya saya soalan, dan saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Okay, so sebelum kita soal jawab ni, saya nak Tuan mungkin perkenalkan diri dulu Tuan. Mungkin nama Tuan, umur, kemudian pekerjaan Tuan, lokasi Tuan, dan apakah yang menyebabkan Tuan berminat untuk menceburkan diri dalam pelaburan saham. So apa yang buatkan Tuan nak start saham, dan bila Tuan kenal saham. So semua ni adalah info tentang Tuan yang membantu saya untuk lebih faham tentang Tuan lah, dan saya boleh bantu Tuan dengan soalan-soalan Tuan nanti. Okay, silakan Tuan.
Okey, terima kasih Tuan Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower-follower Tuan Nizam. Okey, saya sebenarnya rasa agak teruja lah kan sebab di-invite oleh Tuan Nizam. Saya pun tak sangka pula kan. Okey, tapi tak apa, apa-apa hal pun terima kasih banyak. Okey, nama saya sebenarnya bukan BI. BI itu adalah Facebook punya nama. Ya, nama saya Ahmad Hisham bin Abdul Hamid. So, saya bertugas di MRSM Betong. MRSM Betong Sarawak itu lain tu macam agak sangkut-sangkut sikit. Tapi sebenarnya saya tidaklah pedalaman juga. Biasa je. Cuma saya pun tak tahulah kenapa lain hari ni agak sangkut. So, saya berumur dah masuk 40 tahun dah ni. Dah tua dah. Agak pakcik dah ni. Tak Okay, nampak so... muda, nampak muda. Tak tahulah. Anugerah. Okay, right? Okay. Ya, cuma saya sebenarnya tentang saham ni sebenarnya minta maaf lah. Saya kalau ada soalan-soalan yang memang agak zero, sebab saya sebenarnya secara dasar saya ada faham lah. Cuma mungkin lebih kejelasan sikit lah berkaitan dengan technical sikit-sikit kan. Tapi still tentang fundamental. Kalau technical tu InsyaAllah tak ada apa-apa. Cuma saya hari ni soalan saya lebih kepada fundamental lah. Sebab saya kelas online belum lulus lagi. Tunggu je kan. Tapi lambat sikit. Cuma untuk RHB Trade Smart dah ada. Alhamdulillah. So itu yang saya nak fokus kepada fundamental dulu. Bila M-Class online ada, baru saya akan fokus kepada capital gain lah. Macam itulah. Saya sebelum ni saya ada melabur juga tapi tak jadilah. So saya rasa agak personal untuk saya kongsikan 100% di sini. Cuma apa yang saya nak cakap, saya pernah terlibat dalam forex ya, bukan saham tapi forex, tapi bukan saya yang main. Saya cuma bagi bagi orang lah kan main. Tapi nak buat nasib mungkin dia pun tidak ada niat apa-apa. So biasalah forex ni ada untung ada rugi macam yang Tuhan Nizam cakap lah. Faham pun sama. Macam itulah sedikit sebanyak. Saya mula mengenali Tuan Nizam ni adik saya sebenarnya yang bagi tahu. Dia kata cuba tengok ni sebelum ni saya ada juga terlibat. Bukan terlibat lah, tengok saham-saham yang lain lah. Bukan saham lah, maksudnya siapa yang nak cakap course saham yang lain. Macam yang lain-lain lah, saya tak perlu sebut kot. Okay. Kan. Cuma adik saya cakap, so saya follow sikit-sikit. Bermula daripada review saham, saya tengok macam bagus lah kan. Macam saya rasa macam boleh ni. So itu yang saya cuba sampai sekarang. Saya bermula dengan yang NSMO dulu. Lepas tu bila lepas NSMO saya terus join Premier Saham lah. Dengan tujuan untuk belajar lebih banyak. Itu sajalah kisah saya yang perlu semua follower Tuan Nizam dan untuk makluman Tuan Nizam sekali lah. Okay. So maksudnya Tuan sebelum ni pernah belajar saham dekat mana-mana, kelas yang advance ataupun just follow pembelajaran dekat sini saja? Ataupun belajar sendiri? Saya sebenarnya ada juga belajar sendiri, tapi saya ada follow juga YouTube ke ataupun Facebook macam yang lain lah. Tengok sedikit sebanyak indikator dia. So bila saya dah tengok, sebenarnya dia tidaklah lain juga daripada apa yang Tuan Nizam sampaikan. Cuma Tuan Nizam sampaikan ni dia lebih fokus. Kalau macam ada setengah, dia mungkin cakap secara umum kan. Tapi kita kena tengoklah, explore, buat sikit kajian. Biasanya saya gunakan investing.com ataupun TradingView. Tapi saya pun sebab tak tahu macam mana, so saya just tengoklah dari segi indikator, cuba masuk sikit-sikit dari segi stock screener yang Tuan Nizam pernah
masukkan dalam YouTube berkaitan dengan stock screener yang menggunakan platform investing.com. Okey. Itu je lah sedikit sebanyak. Okey, Yang lain alright. tak adalah, saya tengok review Tuan Nizam je lah berkaitan dengan kelas NFNO sebelum ni. Okey, baik. Alright. Okay. So, basically saya boleh katakan tuan ni masih lagi baru nak bermula lah. So, trade saham pernah buat tak? Trade Dah pernah? saham saya tak pernah. Tak pernah. Sebab saya, macam saya kata tadi lah, M plus N line saya tak lulus lagi. So, saya sebenarnya tengah tak sabar tunggu saya punya M plus online lulus. Kalau lulus, kalau saya rasa saya ada keyakinan, insya-Allah saya cuba buat sedikit sebanyak untuk technical analysis, yalah, untuk capital gain lah maksud saya. Tapi RHB Trade Cuma Smart dah sekarang dengar? ni RHB Trade Smart ada, tapi saya nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan apa kesekian yang melanda ni. Cuma Kesepian Melanda? bagus tak, maksudnya kesangsian Kesaksian? saya berkaitan dengan ya. Okey. Kesangsian, ada sanksi. So Okey. itulah, kalau dah terungkai ni, insya-Allah saya cuba masuk sikit untuk fundamental, kan, Okey. untuk dividen saya cuba sikit lah. Okey, Macam baik. itulah. Okey. Alright, so terima kasih tuan bagi penerangan ringkas tentang tuan. At least saya nampaklah gambaran tuan kat mana. Okey, dan sebenarnya tak kisah kat mana kita punya level sebenarnya, sama ada kita newbie, zero knowledge ataupun kita dah start, pastinya ada benda yang kita boleh improve kita punya knowledge. Okey, dan kita boleh buat dengan lebih baik lagi lah. So insyaAllah kalau tuan fokus, tuan boleh dapat result tuan lah. Okay, so tuan boleh tanya soalan apa yang tuan mungkin tak berapa faham atau tak clear sanksi berkaitan dengan apa yang tuan belajar, dekat mana part-part yang tuan nak tanya. Saya akan cuba jawab sekarang lah, kita start sekarang. Boleh? Jom silakan. Okey, soalan saya pertama saya berkaitan dengan fundamental analysis adalah, Okay. saya cuma nak tahu, adakah net profit perlu hijau semua ke untuk counter, serta apakah yang terjadi sekiranya kita telah beli saham yang quarterlist dia bercampur, hijau dan merah tu bercampur, tapi dia punya cash flow dia masih lagi positif, cuma dia bercampur hijau dan merah. Macam mana tu tuan? Okay, alright. So soalan dia adalah, kalau dia bercampur hijau dengan merah tu okey ke tak net profit dia, betul? Ya. Net profit dia nampak macam ada yang okey, ada yang tak okey, sebab nampaklah kat situ dia punya net profit. Soalan saya ialah, kalau kita masuk juga counter saham yang ada bercampur net profit hijau dengan merah ni, sejauh mana kita boleh follow dia punya counter tu, macam tu. Okay, alright. First, okay, sebelum kita cakap tentang tu, tuan kena faham kita punya pemilihan counter saham. Kita beli saham ni ada dua sebab kita beli saham. Yang pertama untuk dividen, yang kedua untuk capital gain, betul? Kita dah explain dalam Newbie Saham Mastery Online, betul? Jelas ya? Jadi kalau tuan tanya kalau dia punya net profit dia hijau merah, adakah okey ataupun tidak? So, soalan saya yang pertama sebelum saya jawab soalan tu, tuan nak kaji counter saham ni untuk dividen ataupun capital gain? Itu soalan saya. Untuk permulaan, saya cuba tengok yang dividen. Sebab Untuk capital dividen. gain saya rasa, ya, untuk dividen. Okay, alright. So sekarang kita set, kita nak kaji counter saham ni untuk kita beli saham ni untuk dividen. So bila kita nak beli saham ni untuk dividen, kita tengok dia punya net profit ada hijau, ada merah, ada hijau, ada merah, betul? Kan? Ya. Okay, alright. So apa maksud hijau merah? Hijau maksudnya syarikat tu untung pada kuartal tersebut, yang merah maksudnya syarikat rugi kuartal tersebut. Okay, so dalam RHB Trade Smart, quarter report tu ditunjukkan 5 quarter report sebelah menyebelah. Okay, jadi kita akan tengok daripada 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Okay, so kalau quarter report dia tu hijau merah maksudnya sekejap dia untung, sekejap dia rugi, sekejap dia untung, sekejap dia rugi, betul? Dalam tempoh 5 quarter tu dalam tempoh setahun. Dalam setahun tu sekejap dia untung, sekejap dia rugi. Okay, so sekarang bayangkan tuan buat satu bisnes, tuan jual burger lah. Tuan jual burger, setahun punya progress. Sekejap tuan untung, sekejap tuan rugi. Sekejap tuan untung, sekejap rugi. Mana lagi bagus? Yang sepanjang masa tuan untung je. Mana lagi bagus? Memanglah kalau ikutkan, memanglah untung sepanjang masa tu sangat bagus lah.
Ya. So, Cuma jadi bila cuma kita kalau hmm. cuma Okey nanti. adakah Okey. kita perlu lari terus? Okey, macam ni. Saya nak explain dulu. Okey, bila kita buat Okey. bisnes, kita buat perniagaan, kita nak kalau boleh setiap bulan untung 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 ataupun setiap kuartal ada untung untung untung. Bila ada untung rugi maksudnya perniagaan tu tak stable. Dia tak sustain, dia tak konsisten dia punya keuntungan dia. So, mana lagi Okey. bagus syarikat yang sentiasa hijau dia punya quarter report dengan syarikat yang ada hijau merah hijau merah hijau merah. For sure jawapan dia yang sentiasa hijau, betul? Okay. Ya, betul. Jadi dalam fundamental analysis, bila kita nak kaji saham untuk kita makan dividen, kita nak cari counter yang dia punya quarter list dia sentiasa hijau. Maksudnya kita tahu syarikat ni buat bisnes, dia orang tahu macam mana nak buat duit dan nak buat untung dalam bisnes tu. Kalau dia hijau merah, maksudnya syarikat tu tak, dia punya model bisnes dia ataupun perniagaan dia tu tak pasti boleh untung ke rugi. Esok boleh rugi, esok boleh untung, esok boleh rugi. So, kita sekarang ni kita nak cari yang untung sahaja. Yang tak untung, yang Mhm. rugi, yang sekejap untung, sekejap rugi, kita nak cross out daripada kajian saham kita. So that's the ideal. Okey. Jadi bila kita ada 900 counter dalam Bursa Malaysia, kita tengok ada kita kaji banyak counter, ada counter yang kita tengok hijau 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 hijau. Ada kita tengok hijau merah, ada kita tengok merah semua. So kita boleh bezakan tak counter mana yang bagus dengan counter mana yang tak bagus. Definitely kita akan cakap counter yang hijau semua adalah counter yang lebih bagus dari segi fundamental dia. So adakah kita boleh beli counter yang hijau merah ataupun tidak? Kalau kita nak beli untuk dividen, jawapannya memang taklah straight no, because duit dividen tu datang daripada perniagaan dia, daripada net profit dia. Kalau okey, dia macam ni. Bayangkan macam ni, kalau syarikat buat bisnes, okey, ni account company Ni account company, duit account bank company, dia buat bisnes, duit RM akan masuk kat sini kan? Dia jual apa-apa, duit akan masuk kat sini, betul? Kalau syarikat untung, duit akan masuk kat sini. Okay, so bila syarikat nak bagi dividen, dia akan ambil sedikit portion daripada account company ni, dia keluarkan untuk berikan dividen kepada pemegang saham semua. Untuk beri dividen kepada pemegang saham. Jadi duit kena masuk dulu. Duit kena masuk dalam account. Kalau syarikat tu sekejap untung, sekejap rugi, sekejap untung, sekejap rugi, duit kat sini tu confirm tak nak bagi dividen? Boleh confirm ke syarikat nak bagi dividen? Kan? So, kalau syarikat tu buat bisnes sekejap untung, sekejap rugi, dia pun tak confident nak bagi dividen yang konsisten. Tapi bayangkan syarikat tu asyik untung je, asyik duit dia asyik masuk je. Jadi dia boleh confident untuk bagi dividen yang konsisten kepada pemegang saham semua. Jadi kita sebagai pelabur dan trader saham, pelabur saham lah, bila kita cakap untuk kita beli saham dividen, kita nak cari dalam banyak-banyak kaunter saham yang ada dalam Bursa Malaysia, kita nak cari kaunter yang dia sentiasa untung dalam dia punya perniagaan. Dari kuarter ke kuarter, dari tahun ke tahun, sentiasa untung. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita nampak dia ada sekejap hijau, sekejap merah, kita tahu dah dia bisnes ni tak sustain, dia tak padu lah, tak konsisten. Jadi kita elakkanlah kita cross out. Sebab kita nak pastikan syarikat tu ada duit untuk bayar dividen. Jadi kalau dia nak ada duit, dia mestilah sentiasa net profit dia untung. Untung dari kuarter ke kuarter. Sampai bila-bila. So kalau kita nampak dari untung dia dah jadi merah, jadi rugi, kita tahu duit dalam akaun syarikat akan berkurangan. Bila duit dalam akaun syarikat berkurangan, macam mana dia nak bayar dividen? Tak boleh lah nak bayar dividen. Sebab duit dividen datang daripada duit syarikat ni. Duit syarikat datang daripada perniagaan yang dia buat. Saham adalah perniagaan. Ni konsep yang kita belajar dekat dalam Newbie Saham Mastery Online. Jadi bila kita faham benda ni dan kita set objektif, kita kaji saham ni untuk dividen, kita kena tengok this quarter report punya net profit punya progress. Kalau kita nak beli saham untuk capital gain, kita tak risaukan pasal this quarter report. Sebab kita nak fokus kepada trend. So game dia berbeza. Sebab tu soalan saya pertama, sebelum saya jawab soalan, saya nak tanya dulu, tuan kaji counter ni untuk dividen ke untuk capital gain? Kalau tuan nak kaji untuk capital gain, net profit hijau merah ni tak berapa penting sangat. Sebab kita nak fokus kepada pergerakan harga saham. Kalau kita nak kaji untuk dividen, kita kena tengok net profit ni. Sebab duit dividen datang daripada net profit tu. So very simple. Bila kita dah tahu buat kaji saham, macam kita belajar dalam Premier Saham Mastery, kita dah tahu nak buat fundamental analysis, kita tengok dekat tab quarter list tu, dan kita tengok dia hijau, kita tahu dia punya fundamental dia bagus. Dan kita nak semak dia bagi dividen berapa banyak.
Okey, adakah tinggi ataupun rendah? Ada 4 kali ke, 3 kali ke, 2 kali. Dan kalau kita rasa dia punya fundamental bagus dari segi perniagaan dan dividen dia bagi tinggi, dan kita boleh collect beli saham ni sampai 1 juta unit yang pertama. Dan kita makan dividen sebanyak mungkin. That's strategi Rockefeller lah. Ni formula Rockefeller yang saya ajar dalam Newbie Saham Mastery Online juga. So, that's the idea. Okay, so counter yang hijau merah dengan yang merah semua kita nak buat apa? Kita nak buat apa dengan counter macam tu? Kita nak buat apa tuan? Kita Kalau kita kaji, kalau hijau kita ignore je lah dulu kan, maksudnya. Kita cross out, kita ignore. Yes, betul. Ada 900 counter dalam Bursa Malaysia. Ada counter yang fundamental dia bagus, ada yang buat bisnes untung, ada yang buat bisnes rugi. So yang rugi kita abaikan je lah, biarkan je lah. Yang kita fokus counter yang untung sahaja, yang buat duit, dia bagi dividen banyak. Jumpa counter tu, satu je counter kita perlu. Tak payah banyak-banyak sebab kita nak tembak sampai 100,000 unit, 1 juta unit yang pertama. Jadi kita tak payah beli saham dividen tu banyak-banyak, counter tu banyak-banyak. Pilih satu je. Jadi dalam banyak bajet kajian counter saham kita fokus kepada satu lah. Macam tu. Jelas tak pasal net profit ni? Okey, jelas. Okey, baik. Seterusnya ada soalan lagi? Ya. Ada. Ni saya cuba dulu kalau sempat saya baca semua, kalau tak sempat nanti saya boleh tulis lah. Boleh. Okey. Okey. So untuk soalan kedua, sekiranya kita beli saham fundamental, berapakah tempoh minimum untuk kita laburkan saham pada kaunter tersebut? Okey, ini soalan berantai ya. Sekiranya kita beli saham fundamental, kan, fundamental itulah kaunter. So berapakah tempoh minimum untuk kita laburkan saham pada kaunter tersebut? Tempoh minimum maksudnya kita nak jual balik? Ya, kita nak jual balik. Ya. Okay, alright. So untuk saham dividen, yang kita melabur saham dividen, plan kita bukan nak jual saham tu. Kita beli saham dividen untuk jadi pemilik saham syarikat dan stay selagi syarikat tu bagi dividen. Okay, selagi syarikat masih untung, kita nak stay. Sebab dia adalah passive income. Kita akan sentiasa dapat duit dividen tu setiap kali syarikat berikan dividen. Dan kalau syarikat bagi dividen 4 kali setahun dan syarikat tak stop bagi dividen, tak payah keluar, stay. Sebab memang target kita beli, kita nak jadi pemilik saham syarikat, kita nak makan dividen. So kenapa kita nak keluar? So stay, selagi company tu untung, selagi syarikat tu bagi dividen, kita stay. Okay. So the idea adalah bukannya berapa lama kita nak duduk dalam syarikat tu. Kita nak duduk selagi syarikat tu untung dan selagi syarikat tu bagi dividen. Kita akan hanya keluar saham untuk dividen ni apabila kita nampak daripada quarter list tu, daripada hijau dah start jadi rugi. 2-3 quarter report dia dah rugi. Lepas tu dividen dia makin menurun. Dan baru kita keluar. So kita ambil duit kita labur dalam counter saham yang dividen dia lebih tinggi. Dia punya quarter list dia lebih bagus. So itulah yang kita nak buat. So jangan samakan strategi dividen dengan capital gain. Capital gain memang kita nak beli, memang kita nak jual. Sebab dengan jual baru kita boleh realize the profit. Tapi untuk dividen kita punya mindset bukan untuk jual. So berapa lama? Selama-lamanya, selagi syarikat tu masih lagi stable, masih lagi untung, masih lagi beri dividen, kita akan stay. That's the idea. Bukan beli jual. Itu bukan game plan dia. Okay? Boleh. Ni yang lain-lain yang dengar dekat Facebook ni faham ke? Kalau faham sila komen faham. Okey, dan belajar bersama-sama. Soalan-soalan daripada Tuan BI ni memang bagus, memang penting untuk saya jawab. Sebab ada ramai orang ada soalan-soalan macam ni. Okey, alright. So teruskan Tuan. Kalau ada soalan lagi. Sekiranya kita beli saham tu dengan harga 34 sen satu unit, kan, tiba satu masa dia harga saham tu dia akan jadi 50 sen. Kalau kita beli jadi bila kita jual satu masa lah, kan, maksudnya bukanlah short term, long term lah, untuk satu masa kita jual dengan harga, kita tengok harga dia meningkat 50 sen. Jadi adakah selain daripada dapat dividen yang dibayar, kita juga dapat untung daripada kenaikan saham yang kita jual tu, macam tu ke? Okey, kita beli saham untuk dividen pada harga 34 sen.
So lepas lama-lama kita Ya. tunggu, kita makan dividen, tengok-tengok harga saham tu naik kat 50 sen, betul? Dan kalau kita jual, Ya, ya, betul. adakah kita dapat capital gain atau tidak? Betul tak soalan ni? Ah, ha, ha. Ya, ya, Betul. betul, betul, betul. Jawapannya yes. Ya. Jawapannya ya. So kalau kita beli saham dividen, kita nak makan dividen, tapi harga saham dia naik. Dah sampai harga saham dia naik, kita jual, kita dapatlah capital gain tu juga. Sama je. So Oh. so itu kelebihan Ya. saham. Jadi sebab tu untuk dividen kita target nak beli masa dia murah. Jadi bila harga saham tu jatuh, kita nak collect kat bawah. Jadi bila kalau harga saham tu naik, kita still boleh keluar dengan capital gain juga. Kita bawa keluar capital gain. Tapi masalah ramai orang adalah diorang pergi beli kat atas-atas. Bila nampak harga saham hijau naik, diorang suka, diorang pergi beli. So bila diorang beli, harga yang average price tu dekat atas, bila harga saham tu jatuh, dia nampak merah, nampak capital loss kat situ. Itu tak cantik lah beli maksudnya. So jawapannya adalah, adakah kita boleh dapat capital gain juga? Yes. Sekiranya kita beli dekat bawah dan kita jual dekat atas, kita still dapat capital gain. Dan bila kita keluar daripada kaunter tersebut, maka lepas tu kita dah tak dapat lagi dividen. So boleh jadi macam tu. Okay. Okey. Jelas. Okey. Boleh saya terus soalan seterusnya ke? Boleh terus. Okey. Jadi kalau saya sepanjang saya buat pada RHB Trade, ada counter yang bila saya tengok dia punya fundamental, ada yang hanya quarter report dia 2 ataupun 3 kali. Maksudnya dia tidak ada 4 kali. Dia ada 2, lepas tu dia terus rolling quarters lah. Rolling quarters sama ada 2 ke. Okey. Adakah kalau macam tu punya data, adakah tapi yang lain dia menepati ciri-ciri macam shareholder, macam capital gain, capital dividend, dan financial dia, water list dia je yang agak dia punya report tu hanya 2 je saja. Jadi adakah kita perlu elak counter yang macam ni tu? Okay, alright. So quarter list dia sepatutnya 5, betul? Tapi dia tunjuk 2 je, betul? So kenapa jadi macam tu? Dia cuma ada 2, tapi dia macam contoh kalau sekarang ni 2020, tapi dia cuma ada mungkin pertengahan 2019 macam tu. Okay, first of all, kenapa dia jadi macam tu? Sebab counter tu baru masuk Bursa Malaysia. Okay. Kalau pernah dengar IPO, Initial Public Offering, maksudnya syarikat tu dia baru masuk dalam Bursa Malaysia. Jadi dia punya data quarter report tu baru update, baru masuk. Jadi dia baru start, dia ada baru 1 quarter report. Dia baru ada 2 quarter report. Dia belum ada 5 quarter report sebab dia budak baru masuk. Budak baru masuk sekolah, kita tak kenal dia siapa lagi. Dia ni kita baru nak kenal. Jadi kita tahu sikit je data tentang dia. Jadi kalau kita nak tahu lebih banyak, kita kena kawan dengan dia lebih lama. So something like that. Jadi untuk counter-counter macam tu, kalau kita rasa tak confident, then kita elakkan dulu. Tapi contoh counter SDS yang saya tengok baru ni, dia counter baru masuk dalam Bursa Malaysia. SDS ni company yang jual roti. Kalau kita biasa pergi dekat Ion, saya tak tahu dekat Sarawak ada Ion tak? Ada? Ada. Tapi rotinya roti kedua. Roti Gardenia. Ke lavender ke apa kan. Tapi kalau kat JB, Johor Bahru, kita ada SDS. Kedai-kedai SDS dekat Mid Valley, South Key, Johor Bahru ke, dekat Ion ke, kat mana-mana kita ada banyak kedai SDS, kedai roti tu. So dia punya bisnes dia jual roti. So dia punya syarikat tu disenaraikan di Bursa Malaysia dan dia baru masuk Bursa Malaysia. So kalau kita buat fundamental analysis counter tu, dia ada quarter report dalam 1 ke 2 ke 3 dulu, baru quarter report sebab dia baru masuk. Tapi syarikat tu untung. Kalau kita tengok di quarter report dia hijau, bagus. Tapi adakah kita confident dengan budak baru yang baru masuk ni? Sama ada kita nak terus invest dengan dia ataupun kita nak tunggu dia tunjukkan prestasi yang mungkin selepas tahun 2 tahun dia track record dia cantik, dia sentiasa bagi dividen yang konsisten, dan baru kita masuk. So after all, kita decide sama nak invest ataupun tidak based on keyakinan kita pada counter tersebut. So bagi saya, counter yang baru masuk ni, kita baru kenal dia, kita tak pasti dia okey ataupun tidak. Cuba cari counter yang kita yakin, lebih tinggi keyakinan kita based on kajian saham kita lah. So elakkan dulu yang baru quarter report 1-2 tu, elakkan dulu, kecuali dia memang sangat-sangat bagus, dia punya untung tu sangat-sangat besar, dan okey lah macam tu. Okay?
Okey. Boleh. Okey, Alright. soalan seterusnya, Mm-mm. apakah risiko sekiranya kita melabur Mhm. pada kaunter yang balance float dia adalah mencecah 50%. Hmm. Sebab ada kaunter yang dia okey semua yang lain kecuali dia punya balance float dia mencecah 50%. Tapi dari segi profit ke, dari segi cash flow ke, semua okey, hijau semua, tak ada apa-apa masalah. Cuma dia Hmm. balance float macam tu. Tinggi lah. Okay, right. So first of all, balance float ni kita kena faham apa dia. Balance float ni adalah bukaan pegangan saham dia kepada orang awam. Okay. So sekejap saya lukis sekali lagi. Dalam newbie saham mastery online saya ada explain pasal benda ni. Okay. So Mhm. bila saham ni syarikat masuk Bursa Malaysia, okay, mula-mula 100% pegangan saham dia adalah milik owner dia yang utama. Okay. So bila dia masuk Bursa Malaysia, Okey. dia buka pegangan saham dia mungkin 30% kepada orang awam. Orang awam siapa? Kita lah. Okay, untuk beli saham syarikat dia. Okay, so kita masukkan duit dalam syarikat dia untuk melabur lah. Okay, dia pegang 70%. Standard biasa macam ni lah. Okay, tetapi ni kita sebut balance float. 30% ni adalah balance float. Balance float bermaksud bukaan Okey. pegangan saham dia kepada orang awam untuk beli saham syarikat ni lah. Okey, tetapi sekarang ni bayangkan syarikat tu dia buka sampai 50%. Maksudnya orang awam boleh pegang syarikat dia sampai 50%. Apa maksud dia? Maksud dia adalah syarikat tu dia buka pegangan saham dia supaya orang lagi ramai jadi pemilik saham syarikat dia. Bermaksud dia kurang sayang syarikat dia. Tu yang pertama. Balance bila besar, dia tak berapa sayang syarikat dia. You bayangkan kalau you pegang you ada syarikat dan you nak cari partner, mestilah you nak bagi partner tu pegang sikit je pegangan saham kalau syarikat tu untung, betul tak? Okey. Jadi bila dia buka besar, maksudnya dia mungkin tak sayang sangat syarikat dia, ataupun dia perlukan duit daripada orang awam ni lagi banyak daripada apa yang syarikat tu boleh buat duit. Maksudnya dia perlukan sokongan daripada luar ni lagi banyak. So itu makna balance float yang besar, dan itu tak berapa bagus. Yang bagus adalah balance float dia kecil, 30% ke bawah. Sebab kalau kita tengok company-company yang besar, yang stable, semua balance float dia kecil, bawah 20%, bawah 10%. So bila kita tengok balance float besar, kita tahu syarikat tu mungkin kurang disayangi. Yang kedua, apa makna balance float besar adalah bermaksud dia perlukan duit yang lebih banyak daripada orang awam untuk support company dia. Tetapi dalam saham kita ada istilah shares buyback. Shares buyback, kalau pernah dengar. Shares buyback. Shares buyback maksudnya adalah syarikat ni ataupun owner ni dia pergi beli saham syarikat dia yang awam ni di pasaran terbuka. Maksudnya balance float tu boleh jadi kecil balik. Sebab company dia beli balik. Daripada 50% ni dia jadi 60%, 70%, 80%. Maksudnya dia beli balik saham syarikat dia. Dia nak own balik syarikat dia. So shares buyback akan menyebabkan balance float ni jadi kecil later on. So kalau semuanya fundamentalnya bagus, quarterlies bagus, dividend bagus, tapi balance float tu besar, it's okay, still okay. Sebab dia just tunjukkan syarikat tu perlukan duit yang banyak daripada orang luar. Tapi kalau dia sayang syarikat dia, dia akan beli balik saham syarikat dia lah. So kalau kita nampak ada announcement shares buyback, maksudnya bagus. So menjawab persoalan tadi, adakah okay kalau semua quarterlies bagus apa semua tapi balance float dia besar? Jawapannya adalah okay, still okay. Sebab yang penting adalah syarikat buat duit dalam bisnes dia. Pegangan saham dia tu subjektif sebenarnya, taklah berapa penting. Tapi kita tahulah syarikat ni dia buka besar. Kalau syarikat-syarikat yang bagus dia buka kecil je. Jadi nak kata bagus ataupun tidak, tak berapa bagus dari segi pegangan saham. Tapi kalau syarikat buat duit, untung, it's okay. Boleh je kita nak invest. Tetapi yang terbaik apa? Yang terbaik kalau boleh dia kecil lah. So kalau kita buat kajian saham, ada dua counter, dua-dua counter fundamental bagus, satu balance float kecil, satu balance float besar. Kita nak pilih yang mana? Pilih yang balance float tu yang kecil. Sebab fundamental dua-dua bagus. So bila kita buat kajian fundamental ni, sebenarnya kita akan lihat banyak pilihan. So dalam pilihan-pilihan tu kita boleh bezakan, ini bagus, ini tak bagus, ini kurang bagus, ini lebih bagus. So kalau kita boleh buat macam tu, maka kita akhirnya satu hari nanti kita akan dapat jumpa counter dividen pilihan kita, yang kita rasa macam ini yang terbaik yang saya pilih daripada kalangan yang lain, dan saya fokus kepada counter ni.
So the idea adalah untuk kita fokus kepada kaunter yang terbaik dalam kajian saham kita lah. Macam tu. Okey. Okay, right. Okey. Ni Boleh saya ada lagi ke Tuan Nizam? Boleh saya Bo- teruskan lagi? boleh. Boleh. Cuba. Okey. Jadi soalan seterusnya, adakah konsep entry price untuk dividen adalah sama dengan capital gain dia punya tu? Macam contoh kan kalau sebelum ni saya pernah tengok Tuan Nizam bagi tahu yang kita punya entry price tu sepatutnya 40 sen ke atas kan, 40 sen hingga 80 sen punya tu kan. Tapi maksudnya kalau bawah pada tu dia akan jadi macam counter penny stock lah. Jadi adakah yang fundamental juga sama dia punya konsep penny stock ataupun tidak? Okay, alright. So jawapannya adalah sebenarnya untuk saham dividen, biasanya kalau anda kaji, kebanyakan kaunter-kaunter yang bagi dividen banyak ni harga dia RM1 ke atas. Jarang kaunter-kaunter penny stock bagi dividen yang banyak. Okay, jadi biasanya memang untuk saham dividen tu dia yang stable lah, yang bagus biasanya RM1 ke atas. Sebab tu kalau saya kata kalau nak pilih counter untuk dividen, kita tak cari dalam 40 sen ke 80 sen tu. Kita nak cari counter yang harga dia murah tapi fundamental dia bagus, dividen dia bagi banyak. So, kalau you jumpa fundamental bagus, dividen bagi banyak tapi harga dia 70 sen, 80 sen. Tu okey lah, tu bagus lah tu. Jadi dia bukan ikut capital gain punya screening counter punya strategi. Dia sebenarnya tak kisah harga dividen ni berapa harga dia. Tetapi macam mana kita nak dapatkan harga yang baik untuk counter dividen yang kita nak beli? Jawapannya adalah kita melihat kepada technical analysis, tetapi dia terbalik daripada permulaan uptrend. Kalau permulaan uptrend, kita nak cari counter saham yang berada dekat dalam ruangan upper Bollinger Band dan semua indikator trend kita buy signal. Sebab kita nak naik ke atas. Tapi untuk saham-saham dividen, kita terbalik. Kita nak beli saham tu masa dia dekat lower Bollinger Band ataupun dekat bawah lower Bollinger Band. So sebab tu masa tu murah. Jadi kita tak kisah dia nak going uptrend ke tak, sebab kita yang penting kita nak dapat dia murah. Jadi dia terbalik. Masa kita beli saham dividen ni, kita nak beli masa kita nampak harga tu dekat lower Bollinger Band. Masa dekat bawah, masa downtrend tu kita nak beli. Sebab masa tu murah. So macam tu dia berbeza. Tapi harga dia apa? Harga tak kisah. Harga tak kisah. Lagi murah lagi bagus. Masa dia lagi murah lagi bagus. Tu dia idea. Walaupun harga dia serendah 5 sen. 5 sen tak ada saham yang bagi dividen kalau tak silap saya. Tapi kalau ada saham yang 5 sen bagi dividen, bolehlah beli. Tapi biasanya kalau saham yang bagi dividen dia dah sampai ke 5 sen, maksudnya company tu problem. Fundamental dia mesti problem. Dia jarang counter yang 5 sen, 10 sen, 11 sen dia bagi dividen banyak. Jarang sebab harga saham ni dia represent value company. Macam tu, okey? Kalau ada bagi tahu saya. Kalau ada saham 5 sen bagi dividen banyak, bagi tahu saya. Okay, alright. Okay. Lepas tu kan sebelum ni dia sebenarnya adakah kita boleh beli saham yang fundamental analisis dia bagus tapi kebanyakannya pemegang saham tu adalah orang perseorangan. Maksudnya macam kalau sebelum ni Tuan Nizam explain EPF yang dia punya fund manager dia kan, ataupun tabung haji. Ya ni dia punya semua yang ciri-ciri yang Tuan Nizam bagi tahu sebelum ni semua bagus lagi, balance float ke apa. Cuma yang agak problem bila kita baca dia punya pemegang saham dia kebanyakannya bukan syarikat tetapi orang persendirian. Macam mana tu Tuan? So jawapan dia adalah mana lebih baik antara yang persendirian ataupun yang syarikat ataupun institutional, okay, investor lah macam KWSP apa semua kan. So sama juga kalau kita fikir nak invest, kalau kita nak makan dividen, kita nak tengok institusi pun melabur dalam syarikat tersebut. Maksudnya institusi ni macam KWSP, ASB, diorang ni ada fund besar dan diorang takkan suka-suka masuk dalam company yang tak bagi dividen yang banyak dan tak stay dalam tu. Jadi kita nak tengok counter yang dia shareholders dia ada fund managers. Sebab kita macam menumpang dia punya analisa tau tentang counter tu punya fundamental. Kita ni bukan pandai sangat untuk fundamental analysis secara keseluruhan. Tetapi fund managers mestilah buat keputusan tu based on prospect
syarikat tersebut kan. Jadi kita menumpang. So kalau kita melihat shareholding analysis tu kebanyakannya manusia je, orang je. Diorang ni boleh keluar dan masuk macam tu je. Dan diorang ni Oh, bukanlah fund sebesar KWSP. Jadi dia macam ni, boleh ke tak? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Bukan kata tak boleh, boleh je. Ada je counter yang tak ada fund managers tapi dia punya dividen bagus. So bukan nak kata bagus ke tak bagus, tetapi untuk kita yang baru belajar ni, yang nak memudah kita menumpang KWSP ataupun fund managers punya pilihan. So yang mana lagi bagus? Bagi saya ada bila ada fund managers ada dekat dalam tu. So sebab dia dah buat analisa untuk berada dalam counter tu. Dan kita semak dia punya dividen, kalau memang banyak, dividen yield tinggi dan bagus untuk kita invest. Macam tu. okey. Jadi Okay? Ya. okey, jadi sebetulnya kan Tuan Nilam ada bagi tahu yang kita punya untuk newbie macam saya lah especially, kita punya volume analysis kan dia panggil yang kita perlu tengok volume ni 1 juta hingga 10 juta kan. Tapi ada juga saya counter-counter yang bagus tapi dia bawah 1 juta, tapi agak-agak Tuan, saya cuma nak tahu minimum untuk volume yang kita boleh invest ke dividen tu berapa banyak dia punya minimum dia. Minimum. Dia macam ni tuan. Volume. Volume ni sebenarnya penting ke tak penting? Jawapan dia penting dan tak penting. Kalau kita faham lagi bagus pasal volume ni. Tetapi secara ringkasnya, kita nak cari counter yang dia punya volume dia tu aktif. Maksudnya counter tu dia tak dormant tau. Dia macam ada counter yang dia tidur lama tak bergerak langsung, tak ada apa-apa aktiviti. So macam mana kita nak elak daripada masuk counter-counter yang senyap macam tu, yang tak ada apa-apa prospek, tak ada apa-apa pergerakan, tak ada demand langsung. So sebab tu saya letak set rule 1 juta ke 10 juta supaya kita nak beli counter yang ada aktiviti sikit. So kalau kita beli yang tak ada volume langsung, takut dia memang tak ada aktiviti dan dia memang tak progress nanti. Tapi bukan kata yang tak ada volume tu tak bagus. Sebab tu saya kata untuk permulaan belajar saham, guna panduan saya ni 1 juta ke 10 juta dan biasakan dengan volume yang dalam range ni dulu. Okey, tapi nanti bila anda dah lebih mahir, lebih faham, ada masanya kita akan beli counter yang volume dia lebih rendah daripada 1 juta. Kadang-kadang tak ada volume pun kita beli. Ada kriteria counter yang kita boleh beli macam tu. Tetapi untuk newbie tak disarankan buat benda tu. Okey. So macam saya faham macam mana nak beli saham yang volume dia rendah. Kadang-kadang volume dia 100,000 je sehari. Tapi ada prospek. Benda tu nak sampai ke level tu, anda go through di semua proses yang saya ajar ni sampai dah faham kenapa kita pakai 1 juta ke 10 juta tu dulu, dan anda dah start dapat result. Bila anda dah start dapat result trade saham, lama-lama nanti anda akan faham macam mana kita nak pilih volume yang lebih sesuai. So untuk permulaan ni, bagi semualah yang mendengar yang masih newbie, saranan saya ikut je dulu panduan 1 juta ke 10 juta ni untuk counter dividend ataupun untuk counter capital gain. Macam tu. Tapi bukan kata bawah 1 juta tak boleh beli. Tetapi yang terbaik cuba cari 1 juta ke atas sikit. Macam tu. Dia ada aktiviti. Boleh. Tapi kan dia bergantungkan harian kan, volume tu bergantung kepada harian punya transaksi. Tapi ada juga yang katalah hari ni dia tak sampai 1 juta, tapi untuk 2 hari akan datang dia kadang-kadang melebihi 1 juta. So kita nak ikut panduan mana tu, sebab kita cuma membuat kajian saja, bukan kita nak beli dulu, kita just buat kajian dulu. Jadi macam mana tu tuan? Tak apa, kaji masa kita kaji tu dia 1 juta ke tak? Jangan tengok banyak hari, just tengok masa kita kaji tu dia apa cerita pada hari yang kita kaji tu. Macam tu. Especially benda-benda yang dah lepas, jangan risaukan. Macam tu. Sebab tu dia pasal volume ni sebenarnya subjektif. Jangan terlalu strict sangat. Just dia sebenarnya satu panduan untuk kita pilih counter lah basically. Okay. Cuma ini mungkin last quote soalan saya cuma nak tuan tengok dia punya counter MGRC. Okey, saya sebenarnya selagi tidak terjawab soalan ni, saya macam ralat sikit lah. Macam okay. MGRC.
dia punya case dia begini, ex date dia adalah pada 9 Januari. In case lah, saya cuma cakap atas dasar in case sekiranya berlaku kan. Okay, so 9 Januari dan dia punya pay date dia adalah 21 Januari. So dia punya tempoh dia tu agak singkat, lebih kurang 13 hari termasuk pay day kan. Pay day pula, sorry, pay date. Okay. Termasuk pay. Kemudian katalah kita beli saham tersebut, katalah kan, saya tak ada nak beli, cuma in case adalah kita beli sebanyak 50,000 dividen dan dengan harga macam tu lah, lebih kurang 0.34 lebih kurang kan. Okay, and then dividen dia adalah dia catat kat situ adalah 0.22. Iaitu maksudnya 22 sen. Dan kalau kita tengok counter yang dia punya capital gain apa semua bagus, dia punya semua tu bagus sekalipun, dia tak ada yang bagi 22 sen. Jarang lah, kecuali counter yang RM5 macam tu. Adakah kita akan dibayar contohnya kata kita masuk dengan 50,000, so 50,000 tu bila kita dividen dia akan kira 22 sen darab 50,000, bermakna saya akan dapat RM11,000 pada pay date. Adakah sesenang itu? Itu maksud saya. Adakah sesenang itu untuk dapat dia punya dividen daripada sesuatu syarikat? Sebab itu agak confused jugalah. Okay. Ya. Itulah soalan dia. Okay, sekejap saya cuba buka Windows ni untuk kita tengok sama-sama dia punya company financial reports. Okay, soalan yang baik. Okay, saya cuba tengok kita tengok sama-sama. Sekejap. Okay, ini kira case study lah Okay, alright. So case study. Okay, alright. So, tuan nampak ke paparan dekat skrin ni, Malaysian Genomics Resources Centre Berhad? Nampak ke? Nampak. Nampak tak dekat skrin? Dekat saya punya company financial report, saya sedang buka. Nampak tuan, nampak. Okay, alright. Sebab so, kita saya tengok, ada buka juga ni. Okay, alright. So, counter ni, counter Ace Market, dia sektor healthcare. So, dia provide customized bioinformation analysis solution. So, kalau kita tengok quarter list, dia punya quarter list dia. Okay, alright So, dia ada merah, lepas tu dia ada hijau, lepas tu dia merah balik semula lah. Sekali je hijau, tapi hijau dia 24 juta. Nampak tak? Dia rugi 900,000, 1.3 juta, 33,000. Lepas tu untung 24 juta, lepas tu rugi balik 1.6 juta. Betul tak? Okay. So, dan rolling for quarters. Rolling for quarters maksudnya dia ambil 4 quarter yang terkini, lepas tu dia tengok ada untung ke tak. So, kita nampak kat sini untung. So, yang untung ni adalah untung yang sebabkan satu quarter report ni sahaja. Dia untung sebab tu dia jadi untung. Okay, maksudnya dia buat bisnes ni, dia macam ibarat kata sekali dia untung besar, tapi selalu rugi. Tapi kalau sekali untung, untungnya besar. Faham tak ni? Okay, alright. Faham. So, kalau macam ni bagus ke tak? So, bagi saya, counter ni dia memang buat duit, dia memang untung di akhirnya, tapi dia tak konsisten daripada quarter ke quarter. Okay, so bagi saya, dia punya fundamental dia tu meragukan sikit lah bagi saya. Okay, alright. So, dari segi cash flow, dia ada cash flow 3 juta. Okay, cash flow 3 juta. Okay. Kemudian shareholding dia, kalau kita lihat kat sini 6.81. Okay, so balance float okay. So, ini adalah dia punya pemegang saham, Muhammad Rafael, Zarif. So, kebanyakannya manusia lah kan. Okay. Manusia. Manusia orang lah, bukannya fund managers. Okay, alright. Kemudian kita tengok capital and dividends. Okay, alright. So, ni kita dah sampai dekat sini. Okay, so kalau kita tengok sebelum ni, daripada tahun 2019 ke bawah tak pernah bagi dividen. Sekali tiba-tiba bagi dividen, dia announce pada 24 Disember 2019 dan dia punya ex date dia pada 9 Januari 2020.
Pay date dia pada 21 Januari 2020 dan dia bagi dividen sebanyak 22 sen. Ini real ni betul tau. Ni tak ada salah. Memang saya dah semak juga dekat KLIC Screener, memang tepat data ni. So apa soalan tuan yang mengganggu tuan? Cuba tuan refresh balik semula. Sebab kalau ikutkan dia punya ex-date dia, katalah kita melabur dalam 8 Januari contoh. Tiba-tiba 8 Januari, kemudian dia bayar kita dividen tu adalah 21 Januari. So tempoh untuk hanya masukkan saham duit kita tu hanya lebih kurang 13 hari, tiba-tiba daripada kita masuk dengan harga sekian-sekian, kemudian katalah saham tu 50,000 kita beli, dengan satu saham bayar 0.22 sen, maksudnya kita akan dapat dividen 11,000. So agak besar tu kalau macam tak percaya lah kan. Macam tu. So tuan faham ke? Okey, berapa unit tuan beli? Katakan. Katalah saya beli 50,000 unit. Okey, 50,000 unit. Darab dengan 22 sen betul? Darab dengan 34 sen. Untuk modal. Lepas tu yang dividen tu darab dengan 22 sen lah. So saya akan dapat 11,000 lebih kurang lah. Betul. So maksudnya kita ada 50,000 unit, kita darab dengan 0.22 tu. So kita akan dapat 11,000 ringgit. Betul? Memang betul? Ya. Betul. Jadi itulah kesangsiannya, adakah dia boleh bagi macam tu? Kan soalan saya awal-awal tadi, saya kata kalau kita dah masuk, adakah dia tak takut bila kita masuk, bila dia bagi kita dividen 11,000, lepas tu kita keluar? Macam tu. Boleh, memang boleh jadi. Maksudnya tak ada apa-apa masalah lah. Tak ada masalah, memang macam tu. Okey. So, saya nak tarik perhatian tuan kepada dia punya charting dia, okey. So, kita pergi dekat charting sekejap. Stop share screen. Saya nak share RHB Trade Smart saya. Application window RHB Trade Smart. Okay, alright. So kita tengok chart MGRC. Nampak tak dekat screen? Nampak ke? Nampak. Nampak ya? Okay, alright. Dia lambat sikit. Lambat sikit. Okay, alright. Tak apa. So, tadi kita nampak tadi, cuba tuan bacakan pay date dia dekat mana tuan? Pay date dia adalah pada 9... Sekejap ya. Pay date dia adalah pada 9 Januari 2020. 9 Januari 2020. Ex-date dia tak masalah. Itu ex-date. Dia punya pay date dia adalah pada 21, sorry. Pada 21 kan? Januari. Dekat sini ya. Okay, yeah. Right. So nampak tak saya mark apa orang kata line. Vertical line ni, nampak tak? Ya, nampak. Okay. So yang saya mark ni adalah pada 8 Januari 2020, yang mark yang pertama ni. Okay. So harga dia pada 40 sen lebih kurang, 40 sen setengah. Dia jatuh drop sampai harga lebih kurang 21 sen. Nampak tak macam 100% jatuh, nampak? Okay. Betul? Okay, right. So nampak. So bila ex-date, standard harga saham akan jatuh tau. Standard harga saham ni, nampak ni kat sini, daripada sini akan jatuh sampai sini. So kita sebut ni sebagai adjustment. Kita sebut dia sebagai adjustment. So adjustment bermaksud lepas kita beli saham tu sebelum ex-date dan lepas ex-date harga saham tu dia akan adjust according kepada berapa dividen yang dikeluarkan daripada syarikat. Sebab bila dikeluarkan duit daripada syarikat, value syarikat akan berubah jadi lebih rendah. So harga saham akan reflect perubahan tu. Nampak ada sharp drop. Sebab tu kalau ada orang kata selepas saya nak beli saham ni sebelum ex-date, lepas ex-date saya nak jual, lepas pay date saya nak jual. Boleh tak buat macam tu? Boleh, tapi you akan rugi on capital loss. You dapat 11,000 tapi you rugi 100%. Dari segi bukan 100%, you akan rugi dari segi capital loss tu 50% macam tu, lebih kurang. Daripada value tu, daripada 40 sen kepada 20 sen tu. Maksudnya sama je. Sebab tu orang kata boleh tak lepas saya beli saham ni saya nak lari terus? Tak boleh, sebab you akan rugi juga. Okey. Maksudnya kita kena tengok yang sebelum ni, dia punya sejarah sebelum ni lah ya. Macam bukan, tu.
bukan tengok sejarah, kita tengok dia punya rule dia macam ni. Dividen lepas ex date harga saham tu akan jatuh. Standard semua counter saham, lepas ex date harga saham dia akan jatuh. Jadi game plan untuk strategi dividen ni dia bukannya lepas kita beli kita terus jual. Contoh tuan cakap tadi, saya dapat dividen 11,000, kalau lepas tu saya lari, saya keluar, so syarikat tak rugi ke saya bawa balik keluar 11,000? Tak rugi sebab dia punya harga saham dah adjusted. Bila you keluar, you akan keluar pada harga ni dekat sekitar, kalau lepas pay date you keluar 24 sen setengah. You yang rugi sebenarnya. Basically bila you jual. Bila jual lepas ex date dan juga pay date. Sebab tu saya kata untuk strategi dividen, dia bukan beli jual punya game plan. Dia adalah beli dan simpan. Selagi syarikat untung, selagi syarikat bagi dividen, kita stay. So kalau nak tanya pay date, tadi kita tengok pay date. Sekejap saya stop share screen dan kita tengok dia punya dividen punya info ni. Kalau kita tengok dia punya ex date 9 Januari 2020, masa 9 Januari tu harga saham tu dah jatuh daripada 40 sen kepada 20 sen dah. Jatuh dah macam tu. Separuh harga jatuh kan. 50% jatuh. So dekat pay date ni pun dia lebih kurang je. Jadi kalau kita jual masa ex date, masa pay date, kita still rugi sebenarnya. Walaupun kita dapat 11,000, mungkin kita rugi 50% daripada nilai saham syarikat tersebut. Kena kira balik lah, saya tak boleh nak jawab secara tepat, tapi maksudnya rugi daripada capital loss tu. So macam tu. Jadi the idea adalah bukan beli jual. Jawapannya yes, betul ke dia bagi 22 sen. Kalau kita dah harap dengan 50,000 unit kita dapat 11,000, yes, kita dapat 11,000 masuk dalam akaun kita. Tapi nilai syarikat tu akan turun based on nilai saham syarikat tu, based on berapa dia adjust the price. Okay, dan kita kalau kita beli saham tu untuk dividen, kita tak risau dia adjust ke price ke, tak risau sebab kita nak stay selagi syarikat tu bagi dividen. So untuk counter MGRC ni, kalau tanya saya, jawapan saya fundamental dia tak strong. Dia sekali je buat untung 24 juta, lepas tu dia rugi balik 1.6 juta. So adakah kita nak stay dalam company ni? Kalau dia rugi lagi macam mana? Dan kalau katakan dia cuma bagi dividen tu masa dia untung pada bulan Januari tu, masa bulan berapa dia untung sekejap kita tengok balik. Kalau kita tengok quarter list, dia untung pada bulan Disember ni. Masa 3 bulan ni, masa bulan Oktober, November, Disember, 3 bulan ni dia untung 24 juta. Dia sebab dia sekali dapat untung 24 juta ni lah dia bagi dividen pada bila? Pada Januari ni. 24 Disember dia orang umumkan bagi dividen pada 9 Januari. So dia macam one shot punya dividen lah bagi saya, one shot. Sebab ada untung sekali, dia nak bagi habuan kepada pemegang saham. Pemegang saham pun semua orang-orang diorang. Faham tak? Orang manusia. Jadi diorang ni tunggu mesti nak dapat dividen. Bagilah dividen sikit company. Jadi diorang ni macam one shot bagi dividen. Kita dapat satu projek untung besar sekali one shot ni, bagilah dividen kepada pemegang saham semua. Tapi dia akan adjust the price. Jadi semua orang value tetap sama. Tak ada orang yang sepatutnya lari lah. Macam tu. Jadi untuk saham dividen ni, dia punya game plan yang saya cakap dalam formula Rockefeller adalah kita nak cari yang fundamental dia, quarter list dia bagus, konsisten untung dari quarter ke quarter. Okay, dan kita dividen dia bagi banyak dan kerap dalam setahun. Selagi company tu konsisten bagi dividen yang banyak, kita stay. Jangan jual. Kita jual kalau kita nak realize the profit lah, kita ada untung, capital gain, kita ada dividen, kita nak jual suka hatilah. Okay, tak ada siapa yang paksa kita beli ataupun jual. Tapi the idea adalah dalam dividen adalah kita nak stay dan makan dividen sebanyak mungkin. So macam tu. Jelas tak tuan? Jelas. Jelas, sangat jelas. Macam tu. Saya rasa dah tak ada soalan dah ni. Tak ada soalan. Okay, alright. Tapi bagi saya macam ni tuan. Soalan-soalan tuan semua tu perfect lah bagi saya. Bagi saya soalan tuan dia macam ni tau. Ada seorang yang tanya soalan, dia tak study pun lagi modul fundamental analysis dalam Premier Saham Mastery, tapi dia asyik question benda yang bukan yang kita belajar. Benda yang dia belajar mungkin kat luar, kat tempat lain, tapi dia tanya dalam Premier Saham Mastery. Itu problem. Maksudnya
you akan tanya benda yang tak berkaitan, okey, ataupun mungkin tanya pasal PE ratio. Saya tak ajar pun pasal PE ratio, tapi tanya pasal PE ratio. That's problem. Okey, sebab dia bukan benda yang kita fokuskan. Tapi macam tuan, soalan tuan semua berkaitan dengan apa yang saya ajar, cuma tuan tak faham dan tuan rasa macam tak percaya apa yang saya ajar. It's okay bagi saya. Ni untuk siapa-siapa yang mendengar ni, sebab bila kita tanya soalan, ada orang tanya soalan untuk menduga orang yang ditanya, dan ada orang yang tanya nak mendapatkan jawapan supaya dia faham. So saya nampak tuan tanya soalan tu clearly memang tuan nak dapatkan kefahaman tentang kajian saham. Dan saya rasa saya dah cuba sedaya upaya saya lah untuk explain tentang soalan-soalan tuan. Saya harap tuan clear dengan apa yang saya explain, dan nasihat saya adalah balik semula kepada apa yang saya ajar step by step dalam fundamental analysis tu. Semua saya susun just nice untuk kita dapatkan pilihan counter yang terbaik. Okay, so adakah kita kena ikut semua macam quarter list terbaik, cash flow terbaik, shareholding analysis terbaik, balance flow terbaik dengan dividen terbaik? Yes, semua ni adalah kriteria yang saya susun untuk anda semua yang mendengar untuk buat kajian fundamental analysis tu. Dan lepas habis fundamental analysis tu, kita akan nampak fundamental dia ni okey ke tak okey, yang counter ni okey, yang counter ni tak okey. Kita boleh bezakan based on kriteria, 5 kriteria ni. So kalau faham, insyaAllah boleh buat apa je counter saham kat Bursa Malaysia, anda akan cakap okey, ni fundamental okey, ini fundamental tak okey. Boleh bezakan lah basically. Sebab rule dia tetap sama, kita nak cari yang quarter list dia sentiasa hijau, bertambah hijau dia, dan dia punya dividen dia. Yang penting dividen, sebab kita nak beli dividen, makan dividen. Okay, tapi kalau kita buat fundamental analysis tapi kita nak beli untuk capital gain, kita punya fokus nanti untuk technical analysis. Yang itu modul yang kita akan cover dalam weekly Facebook live, dalam modul technical analysis lah. Sekarang kita masih lagi dalam modul fundamental analysis. Saya go through satu persatu biar semuanya clear lah, macam tu. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay, alright. So saya rasa alhamdulillah lah, saya rasa saya pun cuba explain yang sebaik mungkin saya. Okay, so far tuan rasa macam mana tuan lepas kita habis sesi saham mastermind session ni? Boleh bagi feedback sikit? Saya rasa okey. Yang sebelum ni saya memang ada faham. Satu lagi, untuk ni saya takut tuan salah faham nanti. Saya cuma nak perbetulkan sikit. Tadi tuan kata bukan saya tak percayakan tuan, cuma saya sendiri dari segi kefahaman tu saya sendiri yang bermain di fikiran, betul ke macam ni kan? Memanglah saya percaya apa yang tuan ni nak ajar, cuma saya sendiri tu tak berapa nak sampai yakin. Sampai lagi. So bila tuan dah explain macam mana apa-apa yang kesangsian yang timbul tu, sekarang ni saya rasa macam sangat faham dan saya rasa macam sangat berbaloi untuk join dengan tuan 1 jam lebih kurang ni, dan rasa macam excited pula. Macam tu tuan. Tapi jangan ambil hati, saya cakap ni general, bukan kata tuan tak percaya saya. Tapi kebanyakan orang dia macam ni, bila belajar dia tak percaya apa yang dia belajar, dia tak percaya orang yang ajar, dan kadang-kadang dia tak percaya dengan diri dia sendiri. Betul tak dia boleh buat benda ni? Ini adalah isu kebanyakan orang hadapilah. Saya cakap secara general. So ada juga orang yang dia tak percaya, dia tak faham sangat, tapi dia ikut je. Sebab tu saya tengok ramai orang yang dia orang masuk dalam group, tiba-tiba dapat result ni, kebanyakan dia orang ni tak question terlalu banyak, dia orang ikut je. Kebanyakan orang macam ni saya regard sebagai orang yang kosongkan gelas bila belajar. Okay, dan dia cuba terima dan terus cuba buat. Sama juga saya bila belajar dengan mentor saya ke apa ke, saya tak question banyak, saya just okay, dia cakap ni macam ni, buat je dulu. Lepas tu cuba buat, kalau ada silap betulkan, kalau tak faham tanya. Okay, dan buat lagi sampai dapat. Okay, sebab kita first try tu mungkin kita silap mana-mana, kita bukan buat terus betul kan. So itu adalah benda yang saya punya proses belajar lah. Tapi saya nampak tuan sebenarnya bukan masalah question ataupun tak percaya. Sebenarnya tuan tak, mungkin tuan tengok dekat tempat yang tak tepat lah, macam tu lah. Tapi bila saya dapat terangkan, tuan nampak apa yang saya sampaikan, terjawab soalan, tuan lebih jelas. Itu bagus lah bagi saya. Macam tu. Okay? Okay, alright. So far saya dah dapat feedback tuan.
Okay, so isu tuan sekarang adalah mungkin M Plus online tuan belum siap lagi. So tuan mungkin boleh push reminder ataupun dealer M Plus online tanya macam mana progress, bila agaknya boleh siap. Kemudian RHB Trade Smart kalau dah siap, dah ada sekarang, dah ada kan. So buat latihan kajian saham untuk fundamental analysis dan juga technical analysis. Okay, dan boleh je post dekat dalam group, ambil gambar chart, boleh screenshot, ambil gambar chart. Lepas tu present kajian saham. InsyaAllah saya akan cuba support, jawab semampu yang saya lah, yang saya boleh lah. Sekarang kita pun ada 500 members dekat dalam group ni. So kalau semua orang hantar post kajian saham, memang tak sempat lah saya nak jawab semua. Tapi semampu saya, insyaAllah saya akan cuba jawab dan juga support lah mana-mana soalan yang masuk lah basically. Tuan, sekejap ya, alang-alang Ya. sebelum kita penuh lah. Saya ada tengok yang apa tu, contoh setengah-setengah counter, dia punya bowling band dia, apa tu, dia kan dia ada candlestick merah, hijau kan. Tapi ada yang dia punya hijau dia, sebab saya tak tahu entry price tu nak masuk kat mana. Sebab dia punya support, garis support dia tu agak jauh daripada yang candlestick merah. Cuma candlestick hijaunya lebih dekat daripada candlestick merah. Adakah kita nak masuk yang candlestick merah tapi masih lagi dalam upper Bollinger Band, ataupun kita masuk atas lagi? Itu macam mana tu tuan? Atas lagi? Tuan faham? Atas lagi maksudnya atas daripada yang candlestick merah. Maksudnya kan dia ada candlestick merah, candlestick hijau. Dia macam candlestick merah, candlestick hijau. Tapi dia masih lagi, tapi garis support dia kalau nak bandingkan dengan candlestick merah, candlestick hijau lagi dekat daripada candlestick daripada garis support. Jadi persoalannya dekat mana kita nak masuk untuk entry price nanti. Okay, right. So ni Bollinger Band ni technical sikit lah. Okay, right. So ingat. Ya. Saya lukis ni, saya guna line je. Dia naik, terkeluar Bollinger Band, dia masuk balik, betul? Dia masuk balik dalam ruangan upper Bollinger Band. Kita nak beli masa dia berada dekat dalam ruangan upper Bollinger Band. So, candle dekat dalam ni, mestilah merah dia turun kan? Merah, lepas tu dia jadi hijau kan? Macam tu kan? Okay, so this kita punya support price kita. So, kita nak beli yang masa dia merah tu lah. Masa dia merah dekat bawah tu. Kalau kita beli kat hijau ni, dia dah naik sikit, betul? Ada keadaan so, harga dia mahal. Ada keadaan di mana hijau lebih dekat dengan middle band ke? Ya. Hijau tu dia lebih dekat dengan middle band tu, maksudnya macam ni. Dia hijau dulu, kemudian dia merah ke atas. Dia maksudnya dia untung dulu, lepas tu dia rugi balik. Dia hijau tapi merah ni ke atas. Ni merah. Dia kecil lah, merah tu kecil. Ni merah, ni hijau lah. Maksudnya hijau dia lebih panjang daripada merah lah. Tapi kat sini merah kat sini, betul? Ya, betul. Okay, so kat sini merah, kat sini hijau. Kat mana kita nak beli? Jawapannya kat bawah ni, masih hijau kat bawah ni lah. Dia macam ni. Sebab dia sebenarnya jangan tengok candle, tengok harga. Jangan tengok candle, tengok harga. Harga tu di mana? Sebab entry price kita ni kat mana kita nak masuk ni? Entry price kita kat mana? So, jangan tengok candle, tengok harga yang kita boleh letakkan entry price kita dan kira kita punya SP, CLP untuk cut loss kita. So, jawapan saya ringkas adalah tengok harga, bukan tengok candle hijau ke merah. Yang terbaik for sure lah kita nak beli masa dia merah, masa dia dekat bawah. Tapi kalau hijau tu dulu, hijau tu kat bawah, kita nak beli masa hijau kat bawah tu. Tapi benda ni adalah depends kita dapat tangkap ke tak masa dia dekat bawah lah. So dalam saham ni, bila kita nak buat entry, sebenarnya entry lebih susah daripada jual. Susah nak buat entry, nak dapatkan entry price tu susah. So itulah cabaran kita nak beli saham sebenarnya. So bila kita dapat entry price, kalau betul entry price kita, nak jual nanti tak susah. So sebenarnya bukan nak monitor saham kita selepas kita beli, sebenarnya nak dapatkan beli tu yang susah tu dulu. So itulah cabaran. Kadang-kadang kita nak beli tak dapat, kadang-kadang kita beli lepas tu harga saham tu jatuh sikit. That's normal dalam pembelian saham lah. Tetapi jangan tengok candle, tengok harga, last price tu untuk kita decide untuk kita beli saham lah basically. Okay.
Okay, Okay. so tak apa, nanti pasal candlestick ni, pasal entry price nanti kita akan cover dalam weekly Facebook live untuk technical analysis. Untuk Bollinger Band nanti kita akan belajar, dan especially trading plan nanti kita akan cover juga pasal benda-benda ni. So saya harap tuan boleh, dan semualah boleh join masa weekly Facebook live, dan kita akan belajar lebih banyak lagi lah detail pasal entry yang baik tu lah. Macam tu. Okay. Okay, alright. Okay, So itu saja. okay, tak apa. Tuan tengok video-video training dalam Premier Saham Asri, ulang-ulang dengar sampai insya-Allah tuan akan faham. Jawapan dia ada dekat dalam modul Premier Saham Asri sebenarnya. Saya dah explain dah dekat dalam tu. Dan tuan kena buat banyak case study. Tengok counter-counter yang going uptrend, kat mana entry yang sepatutnya tuan buat. Buat benda-benda macam tu akan buatkan tuan lebih faham nantilah insya-Allah. InsyaAllah. Okey, boleh tuan? Boleh. Okay, alright. So saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi, kita dah sampai di akhir sesi kita untuk sesi Saham Mastermind Session untuk Premier Saham Mastery Group. Okay, jadi saya harap anda semua yang menonton secara live belajar sesuatu, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan BI. Tuan BI, betul ke saya sebut ni? Ya, BI tu Abel. Abel. Saya orang Kelantan juga. Saya lahir kat Kubeki Betul ke sebut tu? Boleh lah. Adalah sikit. Adalah tergelincir sikit saya lahir Kubang Krian, saya punya IC 03. Tapi saya besar dekat Johor Bahru, jadi saya tak pandai kecek sangat. Tak gerti kecek. Tak pandai sangat. Tapi tak apalah. Okay, right. So insyaAllah tuan, saya harap tuan boleh aktif dekat dalam group. Kalau ada orang post ke, tuan boleh komen pandangan tuan ke apa ke, kita belajar sama-sama. Okay, dan saya harap tuan dapat produce result tuan dalam saham. Saya doakan tuan berjaya dalam apa yang tuan buat juga. Okay, dan jangan give up dalam kalau ada rugi ke, it's okay, it's process learning. Okay, dan insyaAllah saya nampak tuan insyaAllah semakin clear, semakin faham. Lagi seronok kita trade saham, dan bila kita buat sebab minat, bukan sebab duit, kita seronok trade saham ni, kita enjoy trade saham insyaAllah. Dan sampai masanya kita akan dapat profit yang besar satu hari nanti. Okay. Alright. Okay tuan, so sampai sini saja. Saya mohon maaf kalau saya ada apa-apa terkasar ke daripada nasihat saya ke apa-apa ke, tak ada niat saya. Okay, dan semoga tuan dapat the best benefit daripada sesi kita pada hari inilah. Okay tuan. Okay, ya. Yeah. Okay. So terima kasih banyak-banyak Sama-sama. Okay, kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, right, bye. Okay, alright. So so dah selesai sesi kita untuk Saham Mastermind Session with Nizam Malik. 1 jam. Saya plan setengah jam ke 40 minit je hari ni. Tapi Alhamdulillah banyak benda yang kita bincangkan, dan soalan-soalan yang saya terima daripada Tuan BI juga hari ni sangat-sangat sangat-sangat baguslah. Okay, dan saya harap anda yang menonton secara live ni dapat belajar banyak berkaitan dengan perkongsian pada hari ini, dan insyaAllah pasal fundamental analysis ni kita akan go through dalam sesi weekly Facebook live esok. Kita ada sesi weekly Facebook live pukul 9 pagi. So saya harap anda boleh join, dan kita akan belajar esok insyaAllah pasal dividen. Kita belajar pasal cara baca data dekat dividen tu. Kalau sempat kita belajar tentang formula Rockefeller, tapi kalau tak sempat kita akan sambung pada minggu depan. Okay, so setakat ini saja, kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Saya doakan anda semua berjaya. Okay, dan saya akhiri sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Asri. Jumpa lagi dan bye-bye.